Orang kata mereka yang sayangkan kucing ni mempunyai sifat penyayang yang luar biasa. Mungkin. Betul. Dia sebenarnya dia boleh mengubah seseorang itu menjadi penyayang. Sebab itu memang bila saya dengar Laila katakan macam emosi, mental dan sebagainya, bila ada tekanan, kalau gaduh dengan kawan dan sebagainya kan, balik rumah bukan tengok, sebab kucing tu dia datang kat kita, dia bagi satu aura yang berbeza. Dia macam dia sayang kita. Kita sayang dia tapi dia sayang kita tu lain. Jadi kita nak tahu bagaimana sebenarnya terapi alternatif ni bila kita ada haiwan peliharaan. Betul. Lagi-lagi di kala pandemik ni ada yang mereka yang tidak pernah ada haiwan peliharaan kan, ini mengambil masa untuk menghilangkan rasa stres dan sebagainya. Salah satu yang dikatakan terapi. Okey, kita terus bersama dengan teknologis profesional Dr. Mazrul Fahmi Mahadzeh selaku doktor veterina. Terima kasih bersama dengan kita hari ini. Sama-sama, dengan rakan-rakan. Ya, kita ada tentera kecil. Tentera kecil. Yes. Okey, ini boleh kenalkan kot. Kenalkan. Okey. Yang hujung tu nama dia Bugebu. Bugebu. Kita panggil Bu. Anak comel nama Bugebu. Okey, ini dalam ni ada hamster. Okey, dalam ni ada hamster. Ada nama? Nama dia Julia. Julia. Yes. Sedapnya Cik Julia. Mana dia? Yes. Julia sembunyi ya. Kita tak nampak Julia. Tak ada ya. Cik Julia malu. Okey, yang ni landak. Yang ni nama dia Sonic. Sonic. Yes. Baby landak. Baby landak lagi. So ni rabbit. Nama dia Nona. Okey, nama-nama ni semua memang dipilih sendiri. Doktor yang pilih. Memang dia inilah staff-staff pun bagi semua nama jugalah untuk dia orang ni. Baik. Kita bercakap berkenaan dengan hubungan manusia dan juga haiwan kan. Okay. Tadi kita dengar Laila kata, dapat mengurangkan stres, tekanan, murung, mental dan sebagainya kan. Bagaimana seorang doktor veterina kan melihat bahawa wujudnya hubungan yang sangat istimewa ini? Sebab kalian lagilah penugasan kalian perlu mendekati mereka. Betul. Kan. So bila kita sebut tentang terapi haiwan, kalau ikutkan daripada barat, kita panggil sebagai AAT, Animal Assisted Therapy. So di mana haiwan ni daripada segi kajian daripada pakar dan juga saintis daripada luar negara, dah keluar dia. Mana dia? Okey. Alright, okey sayang. Alright. Kan? Sonic laju dah. Okey. Main duduk sini sayang. Alright. Laju sikit kan. So berbalik kepada situ kan. So di sana di luar negara dia menggunakan haiwan ni sebagai terapi untuk merawat penyakit. Okey. So kalau kita kat sini kebanyakannya kita haiwan-haiwan peliharaan, khususnya kucing lah. Paling dominan kita kucing kan, tetapi sekarang trend dah berubah. Dia ada penambahan dari segi kan, macam hedgehog ni kan, dari segi haiwan-haiwan yang lain. So hamster, dan sekarang pula ada dari segi gecko. Maknanya setiap haiwan ni dia akan memberi yang dimaksudkan dengan memahami kita, terapi yang sama, aura yang sama. Aura yang sama, tetapi cara penerimaan kita tu mungkin berbeza. Sebagai contoh, kita tengok kepada kucing. Kita sedia maklum kucing ni dari segi telatah, kecomelannya semua tu kan, manja, datang dengan masalah bila kita stres, sambut kita depan pintu rumah. Betul. Macam tadi kita cakap, kita nak ambil handphone pun dia tak bagi. Kan? Betul. So berbeza kepada haiwan-haiwan yang lain juga, tapi terapi tu dia boleh katakan agak subjektif. Sebagai contoh macam dari segi hamster dan juga hedgehog ni, terapi untuk manusia ni lebih kepada dekorasi rumah dia. Kalau kita ikutkan dengan tajam-tajam ni, nak manja macam mana, nak gomol pun fikir 14 kali juga kan. So dari segi dekorasi itu pun dapat menenangkan kita. Sekarang kalau kita tengok dari segi penggunaan ikan beta, kalau kita tengok alamak ikan dalam akuarium macam simple. Macam mana nak belai kan? Yes. Tetapi bila kita duduk tenung betul-betul macam sekarang ni musim Covid, nak ke pantai pun tak boleh. Kalau tengok ikan kat akuarium, dengar oksigen tu mengalir air pun membuatkan kita tenang. Okey. So sesuai lah nama dia Sonic. Sesuai lah nama dia Sonic kan, tak tidur diam sikit lah. Sesuai sangat. Okey, saya ada satu soalan. Sebab bukan kata saya ni bukan pecinta haiwan, tapi memang ada setengah yang dalam kalangan saya agak takut, bukan geli tau, dia takut. Maknanya bila dia datang ke arah kita tu, kita rasa macam takut. Okey, tapi ada juga yang saya terbaca, mereka yang tidak mempunyai haiwan peliharaan ni, ada satu perasaan yang sebenarnya takut kehilangan. Sebab bila dah jaga haiwan peliharaan dah lama, kan, bila dia mati ataupun bila dia hilang, itu satu perasaan yang kan terkesan juga kan? Sangat terkesan. Fariha baru saja mengalami keadaan tu. Pendapat doktor macam mana? Dia macam ni lah, bila kita sebut tentang pemeliharaan haiwan, pemeliharaan lah, kita panggil pets kan, dia memerlukan komitmen yang tinggi. So sebelum apa-apa terjadi, kita perlu fikir adakah kita mampu. Sebab tu haiwan ni digunakan sebagai terapi. Sebagai contoh saya ambil sedikit tentang penyakit autism. So haiwan ni
dia membuatkan seseorang tu lebih bertanggungjawab. Manusia tu lebih bertanggungjawab kepada ternak haiwan yang tersebut. So dia mendidik diri kita. So bila sebut tentang rasa takut something tu kan. So benda ni sebenarnya kita faham dari segi perasaan, sebab bila dah lama, this just not an animal, this our family. Itu bagi kita yang dah masuk pula dalam baju. Dia dah senyap ni, tak apa. Tak apa. Asal dua lapis baju. Oh, ya ke? Dia masuk ke? Okey. Oh, dia kena manja ni. Dia buat show kat sini. Baik, bagi pencinta haiwan ni, kita sedar tahu bahawa benda ni macam kadang-kadang bila kita kehilangan, kita menangis beria. Kadang-kadang orang tengok, apalah dia ni, kucing mati je, takkan nangis. Cari yang lain. Dia macam pandangan orang. Persepsi. So, persepsi itulah yang kadang-kadang kita katakan, sebab bila kita attach dengan satu benda kan, timbul perasaan sayang tu yang agak tinggi. Tetapi benda ni berbalik kepada kami sebagai doktor veterina. Kan, kita merawat haiwan yang sakit. Kan, benda ni benda hidup. Kadang-kadang kami pun beremosi jika satu penyakit tu kami tak dapat selamatkan haiwan tu. Kan? Sebab kita cuba. Kan? Kita bukan Tuhan. Kita cuba membantu setakat mana yang kita kemampuan. So bila terjadi sesuatu, kadang-kadang kita tengok perasaan owner di depan kita. Memang orang kata jatuhlah air mata jantannya tu. Yalah, tuan tu dalam mengharapkan doktor boleh menyelamatkan kan. Faham. Yang istimewanya adalah kalian berhadapan dengan, mungkin kalau kita dengan manusia, kita tahu kalau sakit. Tapi kalau haiwan ni dia susah, komunikasinya berbeza. Tapi melalui hati dan perasaan. Betul. Okey, kita nak sambung perbincangan kita, tapi sebelum tu kita nak kongsikan juga kepada anda, sempat kita tinjau orang awam yang mana mereka juga mempunyai haiwan peliharaan yang dikatakan juga menjadi terapi kepada mereka. Tapi ini pelbagai. Ada yang menjadikan haiwan peliharaan ular dan sebagainya. Jadi jom kita saksikan. Saya bersama Simba dan Tompok. Saya telah bela 2 ekor ni. Bukan 2 ekor tapi 3 ekor, ada lagi seekor di sana. Hampir 2 tahun. Jadi ini adalah kucing-kucing saya. Kan? Hai semua, kami bersama haiwan peliharaan kami yang bernama Master Uguay dan Berry. Kami sudah pelihara haiwan ini selama setahun. Kucing saya, saya jaga dia sudah 4 tahun. Berat 9.8 kilo. Nampak? Say hi. Hai, Assalamualaikum. Saya bersama Boki, kuda-kuda peliharaan saya. Saya dah bela dia 4 tahun setengah, sejak baby lagi. Selain kuda-kuda, saya juga bela kucing dengan hamster. Bye-bye. Kami ada 25 ekor arnab. Yang ni nama dia Christina. Yang ni tak bagi nama lagi sebab baru lahir. Kami membela arnab ini kerana bulunya sangat lembut, senang untuk dijaga. Macam-macam lah. Hai semua, ni kucing saya Lee. Saya sudah bela dia selama 5 tahun. Hai, saya bersama Ka dan Kara. Okay, saya dah bela dia orang selama 10 bulan. Okay, Ka is a ball python snake and then Kara is a hognose snake. See? Okay, umur Ka is 1 tahun and then umur Kara is 7 bulan. Hai semua, saya bersama Putri. Saya dah bela dia selama 4 bulan. Hai semua, sekarang saya dengan Ciko. Ciko ni umur dia dah 4 tahun. So 4 tahun juga dah bela dia. Dia suka makan ayam goreng. Naim bersama dengan kucing saya. Nama dia Tokyo. Saya dah nak dekat 9 bulan dengan dia. Baru ambil hari tu before PKP. And another one, ini nama dia Andre. Assalamualaikum Andre. Baru 2 bulan dengan dia. So yeah, dua-dua ni anak kesayangan. Satu jantan, satu betina. Anak daddy. Saya dengan kucing saya, Cici dengan Poppy. Dua-dua jantan. Saya dah bela diorang ni selama 9 bulan. Ni yang paling sihat sekali ni. Ni nama dia Cici. Ni. Itu sebagian daripada mereka macam-macam lah. Ada yang suka haiwan berbulu, ada yang suka reptil kan. Itu
keperluan Itu masing-masing. subjektif. Sangat subjektif kan. Tapi saya kira ini membentuk tanggungjawab kan, dan juga pribadi seseorang tu. Daripada, macam tadilah dia akan mengubah hidup seseorang tu daripada yang mungkin tidak bertanggungjawab sebab dia tanggungjawab dengan manusia lain, ni tanggungjawab dengan haiwan tu. Betul, faham. Kan? Betul. Ini juga salah satu yang diambil daripada Fariha juga kan. Sebab saya ambil kucing dulu sebab anak saya seorang kan. Kami bertiga je kat rumah, dia seorang je. Jadi saya takut dia tak ada adik-beradik kan. Saya ambil kucing, terus memang betul lah nampak dia ni. Tapi bila kita dah terlalu akrab, hubungan yang luar biasa tu dah wujud kan. Sayang tu bila hilang tu, ya Allah. So sedikit perkongsian nanti kan berkenaan dengan kata kucing kan. Kita ada satu klien di klinik di Sarjana Utama. Anak dia autism. Okey. So kucing tu menjadi ibarat sahabat karib. Kalau datang grooming kucing bagi mandi, mesti dia cakap nak cepat, takut nanti anak dia cari. Sebab kucing ni bila permasalahan dari segi autism ataupun masalah kesihatan ni kan, dia membuatkan kucing ni membantu dari segi komunikasi. Kan? Kadang-kadang bukan katakan masalah macam kita sendiri pun, macam saya sendiri pun balik penat pun sembang dengan kucing. Betul. Kan? So benda ni orang kata apa, kucing ni kita kena sedia maklum lah. Setiap ciptaan tu memberi manfaat. Kan? Setiap yang hadir, yang diciptakan semua ada manfaat tersendiri. Macam saya sendiri pun, saya ada 6 ekor kucing. Kan? 4 tahun berkahwin. Itulah penyerinya. Ya, betul. Tapi Alhamdulillah 2 minggu lepas dapat rezeki zuriat. Alhamdulillah. Sofia namanya. So benda ni bila kita berbakti kepada haiwan, insya-Allah mendoakan sebab tu saya cakap bukan bela haiwan ni, kucing ke anak ke hamster ke, bukan hanya dari segi makanan, tempat tinggal, tak. Tanggungjawab dari segi kesihatan. Semua keseluruhan. Macam mana nak membantu mereka yang bukan pecinta haiwan untuk mencintai haiwan, untuk kadang-kadang nak tapi banyak cabaran mereka mendekati macam mula-mula tu kan. Apa-apa pun kita kata pengalaman pertama lah. So persepsi tu sebenarnya pada diri kita. Kan kadang-kadang kita ni suka kacau. Lagi dia tak suka, lagi tu kita nak betul. Kita nak lagi kan. So benda tu kadang membuat kita lagi fobia. So kita perlu memberi peluang. Kadang-kadang mungkin seseorang tu macam alahan dengan kucing, mungkin bukan jalan penyelesaian, kita tak nak buat apa. So mungkin kita ada alternatif lain. Yang tadi kita tengok ada yang reptil, ular. Kan, setengah orang geli. Kan? Setengah orang mungkin itu adalah kesukaan dia. So benda ni kita bergantung kepada individu, tetapi cara kita tu untuk berinteraksi dengan haiwan tersebut. Macam mana kita nak approach peringkat awal tu. Maknanya terapi ini ialah terapi yang mungkin ramai tak sangka bahawa komunikasi antara manusia dan haiwan tu akan wujud untuk saling melengkapi. Betul. Kan? Betul. Kadang-kadang kita nampak dia haiwan lah, tak faham. Betul. Sebenarnya dia faham. Dia faham keadaan kita. Dia faham. Dia kalau kita dalam keadaan stres, dia boleh distract kita daripada fikir permasalahan. Dengan datang sondol, macam saya makan, nanti kucing saya dekat bawah tu panjat tepuk. Nak sikit. Betul. Dia macam tu. Okey, itu dia. Seronok sebenarnya dengarkan cerita mereka dan kawan-kawan saya yang pecinta haiwan, setiap kali jumpa mesti ada kisah yang ingin ditukarkan. Kan? Masih diceritakan dan sebagainya. Terima kasih diucapkan teknologis profesional Dr. Mazrul Fahmi Mak-Zee, Dr. Veterina, dan teruskan berbakti dengan semua pecinta-pecinta haiwan ni. Inilah tempat bergantungnya. Betul. Sakit dan nak rawat dan sebagainya. Terima kasih doktor. Sama-sama. Julia, siapa nama? Sony Nona. Terima kasih semua. Terima kasih rakan-rakan kita.